KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Okey, bertemu lagi kita semula di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Nak tahu apa yang kita nak belajar tu nanti dulu, sebab Mira nak ingatkan kepada anda yang berada di rumah untuk kekal berada di rumah, dan yang paling penting sekali, mungkin semua dah ikut SOP, semua dah berada di rumah, tapi penting juga untuk kita call ataupun bertanya khabar saudara mara ataupun kenalan handal kita, macam mana keadaan mereka walaupun mereka berada di rumah. Ingat, kita kena hubungi satu sama lain, kita kena jaga satu sama lain. Baik, untuk kali ini kita nak belajar, menarik ni. Nampak lukisan-lukisan dekat belakang ni macam warna tudung saya pula kan. Nak tahu apa kita nak belajar? Apa kata kalau kita kenali dulu guru kita? Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Assalamualaikum Mira. Ada sesuatu untuk Mira ni. Terima kasih Cikgu Syukri. Allah, terang dah tadi gelap. Tiba-tiba kita punya set. Nasib baik Cikgu bawa lampu. Itulah. Takut tak nampak tadi kan. Ya. Mira tahu tak apa benda ni? Lampu apa nama ni Cikgu? Okay. Menarik ni. Kalau untuk bidang kesenian ni kita belajar anak-anak dipanggil terendak lampu bercahaya. Tajuk kita merupakan pendidikan seni visual dan topiknya macam Cikgu Syukri katakan tadi, terendak lampu cahaya. Tapi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita ni Cikgu, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, start sini tak apa Boleh Cikgu. Okey, ni ada kawannya ni. Okey, kemudian saya pula. Semangat Tok Gajah kita hari ni Cikgu ya. Okey, Cikgu Syukri, saya tanya kepada Cikgu, apa yang dia maksudkan dengan terendak lampu cahaya tu Cikgu? Okey, terendak lampu bercahaya ni, kalau kita tengok pada aktiviti untuk anak-anak di tahun 3 sebenarnya, tahun ni unit 8 tahun 3. Okey, anak-anak akan diperkenalkan dengan terendak lampu bercahaya. Di mana terendak lampu ni kalau setengah orang dia kata macam tanglung. Betul. Okey, terendak ni sebenarnya dia macam penutup pada lampu, seperti lampu tidur tu. Okey. Yang dihasilkan dengan menggunakan teknik renjisan dan percikan. Okey. Kalau kita tengok di sini ada contoh yang cikgu cuba bawalah. Ada karya daripada murid cikgu sendiri, ada karya cikgu dan juga karya isteri cikgu. Karya isteri cikgu sekali ada? Ada. Sebab dia pun cikgu seni juga. Jadi alang-alang kebetulan teknik yang dia buat tu ada renjisan dan percikan. Jadi cikgu bawa sekali. Cantik ni cikgu. Tak semestinya corak, dia boleh jadi catatan menggambar juga. Okey. Jadi fokus kita hari ni Mira, kita nak buat terendak lampu bercahaya ni. Okey. Beginilah kita menggunakan bahan kata sedia ada lah, yang mudah untuk kita dapat. Kertas lukisan, warna poster dan juga batang aiskrim. Itulah saya nampak batang aiskrim tu yang diwarnakan Cikgu. Ya, yang ni dah memang diwarnakan siap-siap. Kita beli kat kedai dah ada yang macam ni. Okey. Yang kedua ni batang aiskrim yang biasalah kalau kita tengok. Yang anak-anak dia makan aiskrim, dia buang plastik kan. Dah habis aiskrim, dapat batang aiskrim macam ni. Mudah sangat. Okey. Itu untuk yang terendak lampu ni Cikgu kan? Ya. Okey. Tapi kan Cikgu, apa yang dia maksudkan sendiri dengan terendak tu? Macam Cikgu kata yang macam lampu tidur tu ke Cikgu? Ya, betul. Macam lampu tidur tu. Jadi orang dulu-dulu dia gunakan ni, biasanya dia letak lilin kat dalam ni. Betul. Tapi untuk anak-anak nak belajar tahun 3 ni, kita tak syorkanlah guna lilin kan. Kita takut terbakar pula nanti. Cedera pula nanti. Cedera nanti kan. Jadi kita gunakan lampu elektronik. Lampu kecil LED begini pun boleh sebenarnya. Comel je lampu tu. Comel je, kecil je. Boleh beli kat kedai lampu. Baik. Okey. Dan untuk semua ni Cikgu, ini yang Cikgu nak tunjukkan kepada mereka di rumah, adik-adik kat rumah, bagaimana cara nak lakukannya. Bahan tadi pun Cikgu dah terangkan secara sedikit bagaimana. Sebenarnya banyak lagi. Tapi itu secara ringkas je lah.
Baik. Dan yang di belakang ni cikgu, yang lukisan-lukisan ni, ini digunakan teknik apa? Adakah sama dengan teknik terendak ni juga cikgu? Okey. Kalau kita tengok teknik masih yang sama, percikan, renjisan dan percikan, cuma cara tu, proses tu berlainan. Dia bergantung pada bahan yang kita guna. Okey. Contohnya kalau kita tengok pada catatan di belakang ni, catatan abstrak dipanggil. Yang ini saya gunakan akrilik. Menggunakan berus besar. Ni contoh berus besar. Okey, ni contoh. Ni tak besar lah, ni sedang. Dia ada besar lagi. Okey, bila kita percik ni, kesan jalinan yang terhasil tu lebih besar lah, lebih kasar. Kalau kita gunakan berus, contohnya berus halus ataupun yang kecil ya. Kecil sikit lah berus lukisan ni kan. Jadi jalinan yang terhasil pun agak halus sedikit lah. Dan kalau nak jalinan yang lebih halus lagi, seperti ini. Contoh gambar ni kan, burung. Okey, kita gunakan berus gigi. Berus gigi pun ada juga cikgu. Okey, betul. Berus gigi ni bila kita habis guna, dah tak pakai, sebenarnya masih bermanfaat. Kita boleh gunakan dia, jadikan dia sebagai alat untuk kita berkarya, menghasilkan karya seni. Okey, jadi anak-anak di rumah memang kreatif tau. Boleh guna macam-macam berus sebenarnya. Tapi kalau boleh, biarlah berus gigi tu yang cantik lagi lah keadaannya. Pakailah yang elok. Janganlah guna yang dah rosak, dah teruk sangat kan. Betul Tak nak lah. Kalau boleh. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di rumah kita. Itu lebih baik sebenarnya. Betul tu. Okey, dan yang macam dekat belakang ni, yang gambar burung semua ni menggunakan teknik renjisan cikgu Ya, renjisan macam cuma kalau yang ni Mira, kita tambah sikit teknik stensilan. Apa tu cikgu? Stenciling maksudnya cikgu potong kertas lukisan. Okey, kita ambil rupa burung. Okey, kita tutup bahagian belakang ni, kita spray yang bahagian burung saja. Oh, macam tu. Maksudnya ada dua cara lah. Satu kita spray background belakang dulu. Lepas tu kita spray yang rupa burung dan bunga tu. Begitulah. Oh, macam tu rupanya nak terhasil lah satu lukisan yang cantik. Ada dia punya tips dia macam mana, trik dia macam mana cikgu kan? Kalau macam yang ni, catatan ni pula, kita buat catatan dulu. Nak dapatkan efek macam bintang-bintang kecil tu, kita spray je dengan berus gigi tadi. Jadilah begitu. Baik. Kalau yang ni mudah je. Itu renjis saja. Cuma bila nak merenjis ni, kita kena kata berhati-hatilah. Takut terpercik kena mata ke, kena baju. Jadi kita kena berhati-hatilah. Sebab tu kalau di sekolah, cikgu amat menggalakkan anak-anak menjaga kebersihan. Pakai apron ke, atau pakai baju t-shirt yang lama ke. Jadi kata di samping kita berkarya tu, kita menjaga kebersihan dan keselamatan. Baik. Okey, cikgu. Tadi cikgu dah terangkan sedikit. Bahan-bahannya pun cikgu dah terangkan untuk mereka prepare siap-siap apa yang kena ada. Batang aiskrim tu mesti ada kat rumah tu kan? Ya, betul. Dan senang saja pun, bahan-bahannya pun mudah didapati juga. Jadi, kalau kita nak tahu macam mana cara nak buat terendak lampu ni, cikgu, kepada mereka di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali bersama saya, Cikgu Syukri, berpengalaman 14 tahun mengajar subjek ni. 14 tahun tu cikgu nak gunakan dalam masa 1 jam. Nak curahkan semua tips-tips cikgu hari ni kan. Okey cikgu, kita dah pakai apron ni cikgu. Excited ni. Apa kita nak buat cikgu? Cantik kan apron kita? Cantik. Ini pun dipanggil corak sebenarnya. Corak terancang. Yang ada pada kita punya apron ni. Okey, yang kita nak buat hari ni ialah corak tidak terancang. Okey, corak tidak terancang. Maksudnya corak tu dia berlaku secara spontan. Okey. Jadi sebelum kita buat aktiviti ni, cikgu nak terang sikitlah. Boleh cikgu. Apa itu yang dikatakan sebagai renjisan dan percikan. Okey, renjisan dan percikan ni Mira, maknanya teknik kita memindahkan warna menggunakan sesuatu alat di atas permukaan. Sesuatu permukaan. Contohnya permukaan kertas, dinding, batu dan sebagainya lah. Itu maksud renjisan dan percikan tadi. Menggunakan kita punya tangan lah. Percik guna tangan cikgu? Percik guna tangan pun boleh. Nak gunakan berus lukisan boleh. Ataupun media lain pun boleh. Tak ada masalah. Cuma cara kita nak melakukan aktiviti tu je. Okey, kalau untuk anak-anak di rumah, cikgu terangkan sedikit.
Okey, bila kita buat percikan ni, contohnya kita ambil berus gigi lah. Okey, renjisan dan percikan. Kalau berus gigi ni, kita gunakan teknik percikan. Percik beginilah, jangan percik gini. Oh, atas. salah cikgu. Kalau kita pegang gini, warna tu akan mercik naik. Oh. Biasa kan kalau anak-anak di sekolah kan, dia buat aktiviti tu, dia buat, mesti nak buat dengan kawan, duduk rapat-rapat kan. Habis kena muka. Jadi kita galakkan anak-anak, terbalikkan dia. Buat ke bawah. Jadi warna tu terus jatuh atas kertas lukisan. Tu lebih selamat. Okey. Sama juga kalau nak menggunakan berus. Okey. Ada orang dia celup warna, dia terus Itu saya lah orang tu cikgu. Saya buat macam tu. Salah cikgu. Okey, itu teknik tu sangat hebat sebenarnya. Kalau pakar memang boleh buat. Tapi kalau kita yang baru nak belajar, anak-anak di rumah yang baru nak belajar, okey, janganlah renjis kuat-kuat, takut terpercik jauh, kesian nanti mak kat rumah nak kena mop lantai pula kan. Jadi kita fokus pada kita punya kertas lukisan. Terus ke bawah je. Okey, jadi warna tu terus ke kertas dan dia ada teknik juga. Satu, kita boleh direct terus macam ni, ataupun kita boleh ketuk atas jari. Okey, macam ni. Jadi dia punya tu halus sikit lah. Ataupun nak nampak lebih pro kan. Kita ketuk atas berus. Ada muzik pula kat situ. Okey, tapi kan cikgu kalau nak menghasilkan corak yang besar tu, maksudnya kena ubah berus ni lah. Ya, betul. Kalau kita nak buat corak yang besar, kita ambil berus yang besar lah. Okey. Kalau kita contoh kita tadi, dah tak ada kat sini ya. Jadi kalau kata nak, kat depan tu ada satu. Okey. Kalau kata nak yang dia efek warna tu jatuh atas kertas besar, guna berus besar. Kalau nak halus, kita guna berus yang halus. Okey. Contohnya macam ni. Ni kan kecil kan, halus. Tirus je ujung dia. Betul. Jadi efek yang jatuh atas kertas tu pun lebih halus, lebih kecil. Okey, baik. Itu tentang sedikit teknik cikgu Ya, betul. Sekarang macam mana agaknya langkah seterusnya untuk kita hasilkan kita punya terendak lampu cikgu? Okey, untuk anak-anak di rumah, cikgu dah sediakan bahan kat sini kalau nampak. Okey, kita ada warna. Warna ni ada dua. Satu cat air, satu cat poster. Okey. Cikgu galakkan anak-anak di sekolah gunakan cat poster kerana warna ni lebih gelap, lebih kata apa, legap. Kalau warna air tu, cat air tu dia belut sinar. Kalau yang ni poster yang ni dia lebih terang warna dia, lebih pekat. Legap dipanggil. Okey, mudah saja Mira. Keluarkan ni, dekat sini ada sudu kecil. Baik, yang sudu kecil. Sudu kecil ni tujuan ni untuk apa? Kita, ambil warna. Faham kata apa? Colek. Colek warna. Bukan colek warna. makan buah tu cikgu. Okey, colek macam ni mudah saja. Warna apa pun tak kisah ikut suka hati. Kalau rasa suka warna merah, ambil warna merah. Kalau suka warna biru, ambil warna biru. Macam tu. Saya buat cikgu. Mudah saja. Buat. Tapi Mira, maafkan cikgu. Sebenarnya kita ni dah terlajak. Kenapa cikgu? Ini cikgu bawa susah-susah ni. Pakai glove. Lebih selamat tangan tak kotor. Baru kita cerita tadi kan. Baik. Kita nak menjaga kebersihan. Maksudnya penting lah cikgu kena pakai apron, pakai glove. Ya, betul. Okay, kita kena ajar anak-anak kita. Kalau nak buat kerja tu, biarlah bersungguh-sungguh. Betul. Okey. Minat seni, cinta seni. Okey cikgu, saya dah pakai saya punya glove dah. Okey. Dah selamat dah ni, diyakini. Okey, boleh teruskan. Boleh teruskan. Okey, langkah kedua, tadi yang pertama kita ambil warna. Betul. Langkah kedua kita campurkan dengan air. Okey. Okey Mira, air tak ada. Jangan risau. Cikgu dah bawa bekalan. Ini air. Boleh spray terus. Ataupun boleh buka botol tu pun boleh. Tak ada masalah. Okey, dan untuk air cikgu, ini guna air mentah je lah kan? Nak spray air ni? paip biasa tu je. Berapa banyak cikgu kita nak campur air? Okey, kalau air tu lebih, maksudnya nanti warna tu akan lebih cair lah. Efeknya tak berapa cantik. Tapi kalau airnya sedikit, jadi warna tu lebih nampak lebih berkesan lah. Lebih, kata apa, lebih legap. Jadi, terpulang pada cita rasa masing-masing. Nak yang macam mana? Saya dah campur sedikit air dah. Okey. Rasanya kurang lagi tu. Kena campur lagi. Sikit lagi cikgu campur sikit lagi. Okey. Kalau sikit air dia, adakah akan ganggu kita punya percikan tu cikgu? Ya. Sebab tu dia kata dia ada kesan tu. Kesan pada permukaan tadi. Okey. Dah campur air. Yang ni kalau nak lebih, kita sudu ni sebab kita nak guna banyak kali kan. Jadi kita ambil cara mudah, ambil tisu, kita lap saja. Macam tu. Okey, kita lap sikit. Jadi kita boleh guna untuk warna lain pula. Okey. Okey, langkah seterusnya kita ambil berus. Tak apa, kita letak sini Okey, cikgu tunjuk contoh je kan. Ambil berus. Saya pilih mana-mana berus. Pilihlah mana-mana pun tak apa. Okey. Okey, ambil berus ni. Saya campur lagi air lah. Okey. Saya campur lagi banyak sikit. Okey. Okey, dah cikgu. Yang ini renjisan.
dia merenjis. Okey, saya tunjuk contoh lah. Letak macam tu je. Okey. Okey. Kalau nak dia macam ada macam garisan panjang tu, kita tarik lebih sikit. Macam tu. Okey. Saya cuba. Cuba. Tak apa. Kita dah alas meja ni. Okay. Makin nak panjang sikit, kuatlah Lagi sikit. kuat. Kuat sikit. Betul tu. Hebatlah Mira ni. Okey. Lepas ni boleh buat karya sendiri tu. Boleh lah meniaga dekat tu. Okey. Ini saya punya dan warna okay. pun Ini renjisan. Kita nak buat pula percikan. Okey. Percikan macam mana pula? Ingatkan ini dah kira percik dah ni, bukan Okey, kita guna berus gigi. Saya dah ada kat sini. Okey. Kita gunakan warna yang sama. Baik. Ataupun kalau nak nampak efek tu lain, kita tukar. Ambil merah. Okey, cikgu ambil warna saya ni. Okey. Baru begitu. nampak lain sedikit, cikgu. Okey, saya celup. Okey. Celup warna. Celup warna. Ingat tadi cikgu kata tadi. Jangan ke atas, Jangan ke bawah. nanti kena muka sendiri Boleh guna satu pegang, satu tarik pun boleh. Okey, saya satu pegang. Ataupun macam ni pun boleh. Ada orang dia buat macam ni. Kalau saya lebih suka macam ni. Okey. Macam tu. Okey, saya cuba. Nampak dia punya jalinan tu lebih halus. Cikgu, kesan betul? warna yang jatuh pada kertas tu lebih halus. Wah, ini yang Itu yang dipanggil dikatakan tadi renjisan dan percikan. Okey. Ini bawa ada dua warna. Jadi untuk anak-anak di rumah boleh cuba buat warna-warna yang lain. Okey, merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya lah. Okey, di sini cikgu cerita sikit bahasa seni visual. Apa yang ada di sini? Yang pertama jalinan, yang kedua warna lah. Okey, warna asas ada 3 Mira. Merah, biru dan kuning. Dan warna yang kita guna ni, warna merah ni warna asas. Okey, warna merah warna asas. Tapi warna jingga ada orang dia anak-anak dia panggil warna orange, tapi kita lebih sesuai panggil jingga lah bahasa Melayu kita kan. Okey, warna jingga ni terhasil gabungan daripada warna merah dan kuning. Maka jingga ni adalah warna sekunder. Warna sekunder, warna yang kedua, betul cikgu? Ya, betul. Campuran dua warna. Ya, pandai. Campuran dua warna asas menghasilkan warna sekunder. Bagaimana pula dengan warna tetia, cikgu? Okey, warna tetia senang je lah. 1 campur 2 jadi 3. Okey. Warna pertama campur dengan warna kedua jadi warna ketiga. Contohnya merah dah campur dengan jingga ni tadi, dia akan jadi merah kejinggaan. Begitulah. Macam tu. Okey, baik. Selesai untuk kita punya ni. Okey, untuk anak-anak di rumah boleh cubalah untuk buat warna lain. Baik. Cikgu, saya tanya cikgu, kalau yang guna berus gigi ni, ini dipanggil sebagai teknik percikan, cikgu Ya. Kalau teknik percikan ni kan, selain daripada guna berus gigi, ada tak peralatan lain yang kita boleh gunakan? Sebenarnya boleh. Kita nak gunakan kata apa, daun. Daun yang rimbun kan. Kita boleh ambil celup warna, percik macam daun. tu. Pun boleh, tak ada masalah. Wow, guna daun Ya, atas kreativiti kita lah. Macam-macam bahan kita boleh guna sebenarnya. Kalau guna tangan, cikgu, yang macam cikgu katakan, guna boleh tangan juga, tu? percik. Tu pun boleh, tak ada masalah. Baik. Renjis air mawar tu kan pengantin. Kan? Itu yang dipanggil sebagai renjisan. Okey, saya nak buat warna lain juga, cikgu. Sebab ini kita nak buat kita punya lampu nanti, cikgu. Ya, betul. Kita nak buat terendak macam kat depan tu. Okey. Kalau terendak dekat depan ni ada 4 bahagian, cikgu. 4 bahagian. Jadi kita boleh guna pelbagai warna lah. Kalau kita tengok situ ada campuran. Ada warna merah, ada warna ungu, warna hijau, warna kuning. Okey. Jadi kalau macam ni tadi, kita buat 2 warna. Betul. Mungkin lepas ni boleh tambah-tambah lagi. Penuhkan kita punya kertas ni. Okey. Jadi kita nak tambah-tambah warna lagi sebab kita nak menghasilkan 4 bahagian lampu ni. Ya, nak menghasilkan banyak warna. 5 Mira, 5 bukan 4. 5. 5, cikgu. Bawah ada satu lagi, tapak dia. Okey. Di bahagian bawah pun sama. Ya. Saya ingatkan kiri kanan depan belakang saja. Okey. Dekat bawah pun sama. Okey, tak apa, cikgu. Mari kita tambah warna lagi untuk kita hasilkan lagi banyak teknik renjisan. Kalau sini Mira Okey. Cikgu curi masa sikit, apa Boleh? kan? Okey, macam ni cikgu dah bancuh warna siap-siap dalam botol. Lagi senang. Mira buka, spray saja. Oh, ini tak aci, cikgu. Ya, yang tadi cikgu ajar tu untuk anak-anak di sekolah. Okey, yang ni untuk yang dah advance macam kita. Macam ni pun boleh? Boleh, spray je. Okey. Cantik kan? Cantik. Tambah sikit. Suka hati je masuk tempat orang. Okey, cikgu. Sebab kita dah terus banyak warna kita dengan percikan, kan? Nampak cikgu. kan? Betul tu. Okey, kalau macam tu kita berhenti berat seketika sementara kita tunggu kertas lukisan kita kering sebab kita nak menghasilkan lampu terendak pula lepas ni. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey.
TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Wow, lampu tidur saya dah siap lah. Dah siap ada tangkai tali lagi kat atas ni, cikgu. Cikgu punya pun sama Ya, dah siap dah. Kita pakai 2 je. Tak apalah kan. Sebab kita nak belajar. Betul tu. Okey, Mira, jangan lupa bila dah siap ni, tak lengkap lagi kita kena masukkan lampu. Okey. Ini lampu saya. Oh, dah pasang dah. Okey, ni betul lampu okey, sebenarnya kita boleh gunakan lilin elektronik. Kalau ada, kalau tak ada, lampu ni pun boleh. Asal tak menyala ni? Sudah. Okey, tak menyala. Tu? Ada. Saja dia buat kejutan. Masukkan saja dalam ni. Jadi kita boleh gunakan untuk kita jadikan sebagai lampu tidur. Ya. Lampu tidur ataupun hiasan lah hiasan. kan. Ya, kita nak ajar anak-anak kita mengenal. Kata apa, membuat binaan dan mengenal barang hiasan. Betul tu. Dan kalau kepada murid-murid dekat rumah yang tertanya, tiba-tiba pula ada dawai ni kan, macam mana pula cara tampal tu, cikgu? Senang je kan? Senang je. Cara dia di dalam tu kita cuma letak selotip tu je lah. Tampal masking tape tu. tape ni kita Masking guna. tape. Betul tu. Selain daripada guna dawai ni, kita pun boleh guna apa, cikgu? Kita boleh guna tali. Okey, kita boleh guna lidi. Okey, ada banyak lagi bahan-bahan lain yang kita boleh guna. Betul tu. Okey, ikut kreativiti kita. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau tak nak pun tak apa, pegang saja tak macam nak pegang ni. biasa pun boleh letak. Sebenarnya kalau kita nak terbalikkan dia pun boleh sebenarnya. Kita buang dia punya tangkai ni. Okey. Kita letak ke bawah macam ni pun boleh. Letak lampu kat dalam. Macam ni lah dia akan jadi. Ya, macam tu pun boleh. Okey. Wah, sangat kreatif. Ini sebab studio kita terang, jadi tak berapa nampak sangat Ya, lampu betul. tu. Kalau gelap nampak macam tadi cikgu mula-mula bawa masuk tu kan? Ya, betul. Okey. Kejutan kan? Hari jadi pula. Okey, betul cikgu. Di ruangan masa terakhir ni, alhamdulillah kita punya karya pun semua dah siap, dah cantik. Jadi mungkin ada sedikit penerangan cikgu tentang apa yang kita belajar hari ni kepada mereka murid-murid di rumah. Silakan cikgu. Okey. Untuk anak-anak murid daripada cikgu, selamat belajar, selamat berkarya. Sebab selain kita belajar, kita juga buat berkarya. Dengan berkarya ni sebenarnya dia melatih kita punya motor halus. Okey. Pergerakan bukan lokomotor untuk anak-anak. Sebab masa itulah dia gunakan dia punya jari jemari ni tadi, koordinasi mata, tangan. Dia gunakan kata apa, segala kemahiran yang dia praktiskan. Okey. Jadi untuk itu cikgu nak masukkan sedikit. Bila kita dah siapkan kita punya karya ni secara tak langsung, kita dah menggunakan kata apa, kita dah ada interpretasi berkaitan dengan bahasa seni visual. Okey, kalau kita tengok karya kita ni, kita ada prinsip rekaan dalam ni. Okey, kalau nampak dekat depan tu cikgu dah buat nota ringkas berkaitan dengan unsur seni dan prinsip rekaan. Kalau tengok di situ ada garisan, rupa, jalinan, bentuk, ruang, warna. Semua tu ada di sini. Betul. Ada pada karya yang kita hasilkan ni. Betul. Kemudian prinsip rekaan. Apa fungsi prinsip rekaan ni? Okey, dia sebenarnya untuk kita membuat olahan pada unsur seni tadi. Untuk kita menghasilkan karya, untuk kita menggambarkan karya kita tu supaya dia lebih bermakna. Okey, kalau kita tengok di situ ada harmoni. Harmoni dari segi apa? Ada segi penggunaan warna. Harmoni dari segi penggunaan batang aiskrim. Okey, yang ada macam-macam warna tu kan. Nampak ceria, nampak menarik. Okey, kemudian ada kontra. Kontra di mana? Bila warna tadi bertentangan antara satu sama lain. Okey, wujud kontra di situ. Okey, kemudian adanya Imbangan. ya, betul. Penegasan. Imbangan. Kalau tak seimbang, jatuhlah kan. Letak macam ni, dia tak stabil. Betul. Jadi dia perlukan imbangan. Pandailah Mira, dahsyat lah. Kagum cikgu. Alamak, itu sebab belajar dengan cikgu. Itu saya baru belajar sejam dengan cikgu ni. Mereka di rumah pasti lagi faham bagaimana cikgu kan. Ada juga kalau kita tengok di sini ada ritma dan pergerakan. Apa tu cikgu? Okey. Pada warna yang kita guna ni, unsur ni. Kalau kita nampak warna ni, percikan warna tu seolah-olah dia bergerak. Okey, faham. Okey. Dia macam sedikitlah yang cikgu dapat simpulkan berkaitan dengan bahasa seni visual yang terkandung dalam karya kita ni. Terendak lampu bercahaya. Wow, itu dia. Okey cikgu. Kesimpulan pun cikgu dah buat tadi. Banyak sebenarnya kesimpulan yang kita dapat daripada 1 jam ni kan. Macam cikgu kata, ritma dan pergerakan. Kita tengok macam ni, rupanya ada pergerakan di dalamnya kan. Saiz dia. Ya, betul. Baik. Ini boleh mengisi masa lapang anak-anak murid juga kan cikgu? Memang ada dalam silibus buku teks. Buku teks tahun 3 unit 8. Memang ada.
Jadi anak-anak boleh. Rasanya belum cikgu-cikgu di sekolah belum masuk lagi topik ni. Tak apa. Tapi lepas ni boleh lah. ni. Memang sangat sesuai dah ni. Okey. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Terima sama-sama. kasih cikgu. Banyak sangat yang saya pelajari dan saya yakin mereka di rumah pun dapat input yang banyak juga. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. InsyaAllah. Hanya di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Jaga Bye. diri semua.